Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan mengikuti kelas pendidikan kesihatan tingkatan 2 bersama Cikgu Ain. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah penyalahgunaan bahan. Okey, standard pembelajaran, apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat menghuraikan risiko penyalahgunaan bahan, mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan dan menilai faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan adalah seperti dadah, arak dan gam. Boleh menyebabkan ketagihan. Bahan-bahan ini boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang hilang pertimbangan. Perbuatan ini juga salah dari segi undang-undang negara dan agama. Perbuatan ini boleh membahayakan penagih, keluarga dan masyarakat. Okey, apa risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri kamu? Okey. Penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seorang individu berisiko dengan masalah kesihatan, kegiatan antisosial dan perbuatan jenayah. Bahan-bahan yang disalahgunakan boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang individu yang terlibat mudah hilang pertimbangan dan melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Keadaan di luar kawalan yang berlaku akan memberi ancaman kepada diri sendiri serta orang lain. Okey, mari kita lihat perkara yang pertama. Fizikal. Mempengaruhi sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan otot. Fungsi otak boleh terganggu sehingga menyebabkan seseorang boleh menjadi sawan. Mata pula akan kelihatan merah, berair serta hidung berhingus. Perut boleh merasa sakit, kadang-kadang muntah dan cirit-birit sehingga menyebabkan berat badan terjejas. Tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan dan penampilan diri tidak terurus dan tidak normal. Okey, sosial. Hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat sekeliling. Prestasi dan disiplin kerja akan merosot, tingkah laku dan sikap akan berubah daripada apa yang biasa diamalkan sebelumnya. Contohnya, daripada seorang yang periang akan menjadi pendiam. Tidak menghiraukan kesihatan diri, bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan dan keganasan keluarga. Okey, individu ini juga lebih suka hidup menyendiri dan disisih oleh keluarga dan masyarakat. Okey, mental dan emosi dikenali sebagai kesan psikososial ataupun kesan psikologi. Berasa seronok, terangsang, halusinasi serta hayal. Hilang kawalan diri dan pemikiran, tidak berasa segan silu untuk melakukan perkara di luar batasan di halayak ramai. Merasa keluh kesah, gian dan amat menderita jika tidak mendapat bekalan bahan terlarang. Boleh bertindak ganas dan hilang kawalan emosi. Mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Okey, risiko yang seterusnya adalah otak. Bahan yang terlarang akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Hilang rasa malu, fikiran bercelaru dan pergerakan menjadi tidak terkawal. Sukar menerima pelajaran, membentuk idea spontan, menumpukan fikiran dan membuat pertimbangan dengan teliti. Semakin banyak bahan terlarang dalam badan, fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga tidak sedarkan diri dan seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Okey, risiko terhadap hati. Hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti sirosis hati yang boleh membawa maut.
mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih sempurna. Okey, risiko yang seterusnya adalah saraf. Merosakkan saraf yang terdapat dalam tubuh badan menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Okey, last sekali, janin. Saiz kepala akan menjadi terlalu kecil berbanding tubuh, keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot, mengalami kekurangan berat badan dan kecacatan. Okey, apakah kemahiran dan kecekapan psikososial? Penyalahgunaan bahan sebenarnya boleh mendorong seorang terjebak dalam kegiatan antisosial dan perbuatan jenayah yang akhirnya memberi impak kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Jadi, pembentukan generasi pemimpin turut terbentuk malahan akan mencetusnya polemik dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Jadi, setiap individu seharusnya bertanggungjawab mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okey, di bawah ni terdapat beberapa kemahiran kecekapan psikososial yang boleh kamu aplikasikan seperti untuk membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan jelas dan berkebolehan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Okey, di bawah ni telah disenaraikan aplikasi kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okay. Yang pertama, kesedaran diri merupakan aspek penting untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan bahan. Jadi, ia penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat membuat keputusan dengan pemikiran yang rasional. Okey, pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah merupakan langkah awal bagi membendung masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan murid. Pendidikan penyalahgunaan bahan pada dasarnya bertujuan untuk mendidik, memberi maklumat dan membendung masalah ini daripada mengancam dan menggugat institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Seterusnya, hubungan kekeluargaan dan interpersonal memainkan peranan penting. Okay, yang ini untuk memastikan ahli keluarga tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan bahan. Jadi, sikap mengambil berat, bertanggungjawab dan penyayang serta komunikasi yang baik dalam kalangan ahli keluarga mampu mengelakkan diri daripada risiko penyalahgunaan bahan. Akhir sekali, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan bahan melalui program, kempen kesedaran, motivasi serta hebahan media cetak dan sosial. Okey, kamu boleh lihat faedah jika tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan melalui komik di bawah ini. Okey, sampai di situ. Sekian, terima kasih.